Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 7 akan membentangkan tajuk peranan etika dalam membentuk kesepaduan rakyat Malaysia. Pembentangan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana etika memainkan peran penting dalam memastikan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dapat hidup dalam keadaan harmoni dan bersatu padu. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk, iaitu mempunyai pelbagai kaum, agama dan budaya seperti Melayu, Cina, India serta etnik lain. Walaupun berbeza latar belakang, rakyat Malaysia hidup bersama dalam satu negara yang sama. Oleh itu, kesepaduan amat penting untuk memastikan negara kekal aman, stabil dan tidak berlaku konflik antara masyarakat. Dalam hal ini, etika memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk hubungan yang baik antara rakyat. Seterusnya, etika. Etika ialah prinsip atau nilai moral yang mengawal tingkah laku seseorang individu dalam masyarakat. Ia menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu dianggap betul atau salah. Etika juga membantu seseorang untuk bertindak secara berhema, menghormati orang lain dan bertanggung jawab dalam kehidupan seharian. Dengan adanya etika yang baik, masyarakat dapat hidup dalam keadaan lebih harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain. Bagi kesepaduan rakyat Malaysia, yang pertama, membentuk masyarakat yang aman, harmoni dan bersatu padu dapat memperkukuhkan kesepaduan rakyat Malaysia. Melalui pengamalan etika seperti hormat menghormati, toleransi dan kerjasama, rakyat dapat hidup bersama dengan aman walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Keadaan ini membantu mengelakkan konflik serta mewujudkan perpaduan yang kukuh demi kestabilan dan kemajuan negara. Yang kedua, membantu rakyat memahami dan menerima perbezaan budaya. Hal ini merupakan peranan penting etika dalam membentuk kesepaduan rakyat Malaysia. Melalui nilai hormat menghormati dan toleransi, rakyat dapat mengenali serta menghargai adat resam, bahasa dan kepercayaan kaum lain. Sikap ini dapat mengurangkan prasangka, mengeratkan hubungan antara kaum dan mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni serta bersatu padu. Dan yang ketiga, mengelakkan konflik dan perselisihan faham antara masyarakat. Hal ini juga merupakan salah satu peranan etika dalam membentuk kesepaduan rakyat Malaysia. Dengan mengamalkan nilai seperti tolong-menolong, toleransi dan bertimbang rasa, rakyat dapat memahami perbezaan budaya, agama dan pandangan antara satu sama lain. Hal ini dapat mengurangkan salah faham, mengelakkan pertelingkahan serta mewujudkan hubungan yang harmoni dan perpaduan yang kukuh dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menanam nilai tanggungjawab dan prihatin terhadap masyarakat. Hal ini merupakan peranan penting dalam membentuk kesepaduan rakyat Malaysia, kerana melalui pengamalan nilai seperti hormat menghormati, bekerjasama dan mengambil berat terhadap kebajikan orang lain, rakyat dapat mewujudkan hubungan yang lebih erat tanpa mengira kaum dan agama. Sikap ini dapat memupuk semangat perpaduan, mengukuhkan keharmonian serta mewujudkan masyarakat yang saling menyokong antara satu sama lain. Bagi membentuk Malaysia majmuk pula, yang pertama, menjadikan masyarakat lebih berfikiran terbuka dan positif. Hal ini memainkan peranan penting dalam membentuk sebuah masyarakat majmuk yang harmoni. Sikap terbuka membolehkan seseorang menerima perbezaan budaya, agama dan adab resam tanpa prejudis. Apabila masyarakat saling menghormati dan memahami antara satu sama lain, hubungan yang lebih erat dapat diwujudkan. Sebagai contoh, rakyat yang berbilang kaum dapat bersama-sama menyambut perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Deepavali tanpa mengira latar belakang masing-masing. Seterusnya, membentuk sikap saling membantu tanpa mengira kaum. Hal ini dapat membentuk masyarakat majmuk yang lebih harmoni kerana ia mengeratkan hubungan antara rakyat
yang berlainan bangsa, agama dan budaya. Apabila masyarakat sentiasa bekerjasama dan membantu antara satu sama lain dalam kehidupan seharian, perasaan hormat, kepercayaan dan persepahaman dapat dipupuk. Sikap ini juga dapat mengurangkan jurang perkauman serta mewujudkan semangat perpaduan yang kukuh. Kesannya, rakyat dapat hidup dalam keadaan aman, bersatu padu dan saling menyokong demi kemajuan negara Malaysia yang berbilang kaum. Dan yang ketiga, menggalakkan rakyat saling memahami adat resam dan tradisi kaum lain. Hal ini dapat membentuk masyarakat majmuk yang harmoni kerana ia meningkatkan pengetahuan dan penghormatan terhadap kepelbagaian budaya di Malaysia. Apabila rakyat memahami adat, budaya dan perayaan kaum lain, mereka akan lebih menghargai perbezaan serta mengelakkan salah faham atau prejudis. Sikap ini dapat memupuk toleransi, memperkukuhkan hubungan antara kaum dan mewujudkan semangat perpaduan. Kesannya, masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman, saling menghormati dan bersatu padu demi kemajuan negara. Dan yang terakhir, memastikan keamanan negara sentiasa terpelihara. Di sini, keamanan dapat terjamin, membolehkan rakyat daripada pelbagai kaum, agama dan budaya hidup bersama dalam keadaan aman damai serta saling menghormati. Selain itu, keamanan dapat mengelakkan konflik dan perpecahan yang boleh menjejaskan perpaduan negara. Kesannya, rakyat dapat bekerjasama membina hubungan yang baik dan menyumbang kepada pembangunan serta kemajuan negara secara bersama. Hasil daripada itu, rakyat dapat hidup dengan aman, selamat dan harmoni serta menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Dan untuk negara akan menjadi lebih stabil, perpaduan semakin kukuh dan pembangunan ekonomi dapat dipertingkatkan. Sekian. Seterusnya saya akan bentangkan tentang peranan etika dalam kehidupan sosial, pendidikan dan keluarga. Saya akan mulakan dengan lingkaran yang paling kecil tapi paling penting, yaitu institusi keluarga. Rumah merupakan sekolah pertama kita dan ibu bapa merupakan guru pertama kita. Di sini etika berfungsi sebagai izin sosialisasi utama anak-anak, di mana mereka akan belajar nilai murni, hormat menghormati dan adab bermula daripada rumah. Seterusnya, tingkah laku ibu bapa menjadi cermin utama dalam membentuk identiti mereka. Apabila etika diamalkan di dalam rumah, ia akan mengelakkan gejala negatif dan mampu mengelakkan konflik. Ia juga mampu mendirikan hubungan kekeluargaan yang lebih erat dan harmoni. Seterusnya, saya akan beralih kepada bidang pendidikan. Di sekolah atau universiti, etika sangat penting untuk mengelakkan gejala negatif seperti kes buli, masalah disiplin, dan ponteng. Selain itu, etika juga mampu memupuk integriti akademik, contohnya jujur, tidak meniru dalam pemeriksaan, dan melakukan plagiarisme. Matlamat utama pendidikan bukan saja untuk melahirkan pelajar yang bijak, tetapi melahirkan pelajar model insan yang holistik, yaitu seimbang dari segi akademik dan sahsia diri. Seterusnya, aspek ketiga yaitu dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat ini, etika menjadi panduan interaksi kita sehari-hari. Ia mengajar kita untuk saling hormat menghormati, bertolak ansur, dan menjaga sensitiviti antara kaum lain. Etika juga mampu memupuk keadilan. Dengan adanya etika, kita dapat mengelakkan masalah sosial seperti diskriminasi, rasuah, dan juga penindasan. Seterusnya, ia mampu melahirkan tanggung jawab sosial seperti semangat tolong-menolong, bertolak ansur, dan menjaga alam sekitar, yang akhirnya menjamin perpaduan dan mampu memberi keamanan kepada negara. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang etika dalam media sosial, politik, dan rukun negara sebagai asas etika dalam membentuk kesepaduan rakyat Malaysia. Pertama sekali, etika dalam media sosial sangat penting pada zaman kini kerana media sosial menjadi medium komunikasi utama masyarakat. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab,
Kita perlulah menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menghina kaum atau agama lain di dalam media sosial. Selain itu, kita juga perlu mengelakkan penyebaran berita palsu, fitnah dan juga provokasi kerana hal ini boleh mencetuskan pergaduhan serta perpecahan dalam masyarakat. Media sosial seharusnya kita gunakan untuk penyebaran maklumat positif dan semangat perpaduan agar hubungan antara rakyat sentiasa harmoni. Seterusnya, etika dalam politik juga turut memainkan peranan yang amat penting dalam mengekalkan keamanan negara kita. Pemimpin perlulah menunjukkan sikap yang jujur, amanah dan juga adil supaya rakyat dapat menaruh kepercayaan terhadap kepimpinan negara. Dalam masa yang sama, semua pihak perlulah menghormati hak dan pendapat rakyat tanpa melibatkan sebarang diskriminasi kaum maupun agama. Dan akhir sekali, politik yang matang dapat mengelakkan sebarang pergaduhan antara kaum dan mewujudkan kerjasama demi keharmonian negara. Dan akhir sekali, rukun negara menjadi asas etika dalam kalangan rakyat Malaysia. Rukun negara ini diwujudkan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin serta masyarakat yang bertanggungjawab. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan mengajar rakyat supaya saling menghormati agama dan kepercayaan masing-masing. Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara pula memupuk semangat patriotik dan cinta akan negara. Selain itu, keluhuran perlembagaan memastikan hak rakyat sentiasa dipelihara dan dihormati, manakala kedaulatan undang-undang mengajar rakyat untuk mematuhi peraturan serta mengekalkan keamanan negara. Akhir sekali, prinsip kesopanan dan kesusilaan membantu untuk membentuk tingkah laku yang baik dalam kehidupan seharian dan mengeratkan hubungan antara masyarakat yang berbilang gaul. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang nilai etika, cabaran, dan kesan terhadap perpaduan. Yang pertama adalah hormat menghormati. Cabarannya adalah perbezaan agama, budaya, dan adat resam yang boleh menimbulkan salah faham. Kesannya pula adalah mewujudkan hubungan yang harmoni dan mengurangkan konflik antara kaum. Seterusnya adalah toleransi. Cabarannya adalah sikap stereotip terhadap kaum dan agama lain. Kesannya pula adalah menggalakkan penerimaan kepelbagaian dan memperkukuhkan perpaduan negara. Selain itu, kejujuran dan integriti, cabarannya adalah gejala rasuah, penipuan, dan penyalahgunaan. Kesannya adalah meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap institusi dan sesama masyarakat. Selain itu adalah tanggung jawab sosial, cabarannya pula adalah sikap mementingkan diri dan kurang penglibatan dalam aktiviti komuniti. Kesannya adalah memupuk semangat kerjasama dan kepelbagaian terhadap kesejahteraan bersama. Akhir sekali adalah keadilan dan kesaksamaan. Cabarannya di mana ketidakseimbangan peluang ekonomi dan pendidikan serta sosial. Kesannya adalah mengurangkan jurang antara kumpulan masyarakat serta mengukuhkan kestabilan sosial. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan cara-cara memupuk etika, iaitu peranan kerajaan. Yang pertama, pihak kerajaan perlulah melaksanakan kempen kesedaran mengenai kepentingan etika dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, memperkukuhkan pendidikan sivik dan moral di semua peringkat pendidikan. Yang ketiga, pihak kerajaan perlulah menguatkuasakan undang-undang terhadap isu perkauman, diskriminasi dan penyebaran berita palsu. Yang keempat, menganjurkan program perpaduan seperti sambutan perayaan bagi pelbagai kaum dan program integrasi nasional. Dan yang kelima ialah menyokong aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan penyertaan masyarakat berbilang kaum. Seterusnya ialah peranan keluarga. Peranan keluarga yang pertama ialah menjadi institusi pertama yang membentuk sahsia dan akhlak anak-anak. Yang kedua, mengajar nilai hormat, menghormati, kasih sayang dan tanggungjawab sejak kecil. Yang ketiga,
memberikan contoh tingkah laku yang baik dalam kehidupan seharian. Yang keempat, mendidik anak-anak agar menghargai kepelbagaian budaya dan agama. Dan yang kelima ialah memupuk sikap bertolak ansur serta menyelesaikan konflik secara matang. Dan akhir sekali, cara memupuk etika bagi peranan individu yang pertama ialah mengamalkan sikap hormat menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Yang kedua, menjaga adab ketika berkomunikasi sama ada secara bersemuka atau dalam talian. Yang ketiga, mengelakkan penyebaran berita palsu, fitnah dan kandungan yang boleh mencetuskan konflik dalam kalangan masyarakat. Dan yang keempat, menghormati amalan, adat dan kepercayaan masyarakat lain. Dan yang terakhir ialah menyertai aktiviti komuniti yang melibatkan pelbagai kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuni Hani binti Hasan dan saya akan menyambung pembentangan kami. Okey, contoh bagi peranan etika ialah masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya dapat hidup dalam keadaan aman apabila setiap individu mengamalkan etika seperti hormat menghormati, bertolak ansur dan menjaga sensitiviti kaum lain. Contohnya ketika sambutan perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baharu Cina dan Deepavali. Rakyat saling mengunjungi antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan agama. Sikap ini dapat mengeratkan hubungan serta mengukuhkan perpaduan negara. Kesimpulannya, etika memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kesepaduan rakyat Malaysia. Nilai-nilai murni seperti hormat, toleransi, kejujuran, dan kerjasama mampu mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni. Tanpa etika, perpaduan dalam kalangan rakyat akan mudah terjejas dan boleh menimbulkan konflik dalam masyarakat. Antara cadangan untuk memperkukuhkan kesepaduan rakyat ialah pihak sekolah dan institusi pendidikan perlu menerapkan pendidikan etika sejak kecil melalui aktiviti perpaduan dan program kemasyarakatan. Selain itu, media sosial juga perlu digunakan secara beretika dengan mengelakkan penyebaran berita palsu, penghinaan kaum dan ucapan kebencian. Kerajaan dan masyarakat juga perlu bekerja sama dalam menganjurkan aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum bagi mengeratkan hubungan rakyat. Sebagai penutup, setiap rakyat Malaysia mempunyai tanggungjawab untuk mengamalkan etika dalam kehidupan seharian demi menjaga keharmonian negara. Dengan adanya sikap saling menghormati dan memahami antara satu sama lain, Malaysia akan terus menjadi sebuah negara yang bersatu padu, aman dan sejahtera. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.